Cuba cek masuk tak? Mana? Amanah. Set dia tengah loading. Okey, cek masuk tak? Dah no. Ada? Okey, dah. Okey, tahu tak? Tengok, kayak mana tengok. Kos pun. Tengok kat perspektif pula. Seminit ni macam mana? Tu tak ready cara Okey, kat mana ada. Ada? Okey. Okey, nak buat untuk viral WhatsApp ni. Ini untuk apa? Itu kau FB dia tu tak? Notification dia minta approve. Ada tak? FB dia sah. FB dia sah. Ada notification dia minta approve apa. Ada ni. Notification. Biar. share je. Assalamualaikum Tok Sri. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, dah dengar suara no. Okey, boleh dengar. Kita akan mula sharp go 9 Tok Sri. Okey. Beberapa minit daripada sekarang. 9 tak. 9 dah. Okey, baik. Okey, boleh kita mula Tok Sri? Boleh insya-Allah. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua yang mengikuti live FB daripada page Amanah Ni Kedah, page Perspektif dan juga page Mukhlis Mahathir FC. Jadi hari ini adalah hari 28 Mei 2020, hari Khamis, bersamaan dengan 5 Syawal. Selamat Hari Raya Tok Sri. Masih di mood raya. Okey, jadi live FB hari ini Tok Sri adalah khusus kita nak bincang satu topik yang saya kira sekarang sangat panas, sangat hangat diperkatakan. Itu isu pembalakan di Negeri Kedah. Jadi tajuk perbincangan kita pada hari ini adalah isu balak Kedah, Mukhlis Mahathir menjawab Sanusi. Itu tajuk dia Tok Sri. Tok Sri, saya ingat untuk kita mulakan discussion kita, perbincangan kita, mungkin ada baiknya kita mula dengan dari segi geografi Tok Sri. Di mana kedudukan hutan simpan Ulu Muda dan berapa keluasan dia dan apakah signifikan kepada konteks ni Kedah ataupun wilayah utara, bukan sahaja Kedah tetapi termasuk Penang dan juga Perlis. Jadi untuk supaya sebahagian daripada rakyat kita, rakyat Kedah saya ingat dapat tahu. Tapi mungkin mereka-mereka yang berada di luar Kedah tidak berapa jelas di manakah kedudukan dan luas tentang HUSM ni, hutan simpan Ulu Muda. Sila Tok Sri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya ucap terima kasihlah kepada Datuk Ismail kerana telah mengatok untuk kita bincang sikit mengenai satu topik yang saya ingat agak hangat sejak kemarin kot. Jadi seperti mana yang kita maklum, ada satu kenyataan yang telah dibuat oleh Yang Berhormat Menteri Besar Kedah baru-baru ini yang menyatakan secara secara umumnya bahawa
atas sebab keputusan Kerajaan Pakatan Harapan sebelum ni untuk menghentikan aktiviti pembalakan di khususnya hutan simpan Ulu Muda, maka kerajaan negeri terdedah kepada tuntutan pampasan dan dikatakan bahawa tuntutan pampasan ini berjumlah 1 bilion ringgit. Itu pagi kemarin ada hari Selasa, minta maaf. Jadi hari Selasa tu petang tu kita dengar berita ni. Lepas tu masuk pula hari Rabu lepas mesyuarat Exco dalam satu sidang media, angka tu meningkat pula menjadi 1.5 bilion ringgit. Jadi tambahan 500 juta ringgit dalam tempoh 24 jam. Jadi yang ini sangat mengejutkan. Saya sendiri telah mengeluarkan satu pernyataan menafikanlah dakwaan Menteri Besar bahawa kononnya kerajaan negeri terpaksa melakukan sesuatu lah untuk mengelak daripada tuntutan pampasan yang berjumlah satu angka yang begitu luar biasa lah. Jadi secara umumnya kita tahu bahawa hutan simpan Ulu Muda ni antara hutan simpan hutan dara kata, yang tak disentuh. Banyak lagi kawasan-kawasan mempunyai pokok-pokok yang bernilai tinggi. Bagi pembalak ni memang dia mungkin terliok lah kalau dia tengok pokok di hutan simpan Ulu Muda ni. Jadi kawasannya seluas 123,855 ekar. Ya. Satu kawasan yang begitu luas sekali. Ini barulah kawasan tadahan ayak di hutan simpan Ulu Muda itu. Kita kena tahu yang di dalam hutan simpan ni ada pula empangan, ada tasik dan juga empangan Ulu Muda. Dari situlah kita sebenarnya mendapat sumber air mentah, air bersih, disalurkan pula kepada sebahagiannya kepada empangan Pedu. Ya. Jadi dan sebahagiannya pula untuk memberi bekalan air yang mencukupi kepada 3 keperluan, iaitu untuk domestik, iaitu keperluan kita seharian, kemudian keperluan pertanian, ya, untuk sawah-sawah bendang kita, dan yang ketiganya untuk industri. Jadi ianya sangat penting, dan bila disekalikan dengan di kawasan Bukit Sayong belah utara Ulu Muda pula, yang itu berjumlah 20,240 ekar, ya, hutan simpan Bukit Sayong. Jadi ianya satu kawasan yang sangat bernilai, ya, bukan hanya dari segi nilai mata wang, nilai wang, duit ringgitnya, tetapi nilai dari segi flora dan fauna, dari segi keindahan alam sekitar, ya, dari segi biodiversity. Ini sangat penting. Kerana sebenarnya kita mesti sedar bahawa Kedah mempunyai khazanah hutan yang bernilai tinggi. Banyak spesies haiwan dan pokok-pokok yang luar biasa yang tak dijumpai di tempat-tempat lain. Dan oleh sebab itu kita membuat keputusan pada bulan Mac 2019 lagi. Saya mencadangkan dan Exco telah bersetuju untuk kita hentikan ketika itu semua aktiviti pembalakan di hutan simpan Ulu Muda. Jadi itulah latar belakangnya, akibat daripada kenyataan yang telah dibuat oleh Menteri Besar 2 hari yang lepas. Mungkin kalau saya boleh beri sedikit dari segi angka-angka, Datuk Seri. Satu kawasan tadahan air untuk bukan saja Kedah tetapi untuk Penang dan juga Perlis. Ya. Dan ia membekalkan sejumlah lebih kurang 80% air kepada Penang, 96% kepada Kedah dan 70% kepada Perlis. Ya. Itu meliputi lebih daripada 4 juta orang. Ya. Dan pada masa yang sama dia juga membekalkan sumber pengairan kepada Mada. Dengan Mada sebagaimana yang kita maklum,
membekalkan sekitar 40 hingga 50% beras kepada negara. Ya. Dan sebagaimana yang Datuk Seri sebut tadi, terdapat spesies 117 spesies Datuk Seri. 170 spesies burung dan juga 10 kawasan sirakaja. Ya. Jadi inilah kepentingan kawasan hutan simpan Ulu Muda yang saya difahamkan bahawa Datuk Seri semasa pentadbiran Datuk Seri meluaskan lagi daripada asal yang agak kecil, meluaskan lagi kawasan hutan simpan itu disebabkan oleh kepentingan tadi. Dan saya kira selain daripada perluasan itu, yang pertama tadi Datuk Seri menyebut bahawa kita tidak membenarkan pembalakan. Yang kedua, Datuk Seri telah meluaskan lagi kawasan tadahan itu semata-mata untuk memberi kepentingan kepada sejumlah besar yang saya sebutkan tadi. Apa komen Datuk Seri? Ya, kita mendapat pandangan daripada pelbagai pihak, antara lain daripada masyarakat yang duduk berhampiran dengan kawasan Ulu Muda. Kemudian juga pandangan pakar daripada NGO yang mengetahui secara mendalam sebenarnya apa khazanah yang kita ada di Ulu Muda itu. Jadi atas nasihat mereka lah kita membuat keputusan kawasan tadahan ayak ni perlu diperbesarkan lagi. Jadi bila dia luas, jadi kawasan ini memang tak boleh ada pembalakan lah. Tak boleh ada kuari pasir, tak boleh buat kuari batu dan sebagainya lah. Jadi kawasan itu memang diperluaskan lebih 200% lebih lah. Kemudian satu lagi perkara yang kita buat telah diputuskan ni ialah biasanya kawasan reserve lembangan sungai. Jadi yang ini pun penting. Dia katalah satu sungai itu lebarnya 10 meter. Jadi amalan dulu kiri kanan sungai itu kita panggil dia lembangan sungai. Jadi kita ambil reserve 10 meter juga. Jadi luas sungai itu 10 meter, tambah lagi 10 meter belah kiri, 10 meter belah kanan. Jadi dalam perbincangan kita dan termasuklah di mesyuarat jawatankuasa hasil bumi yang saya kongsikan hingga awal bulan ni, kita buat keputusan bahawa reserve tu disekali gandakan lagi. Jadi katalah luas sungai tu 10 meter, jadi kiri kanan tu kita ambil 20 meter, 20 meter. Jadi lagi luas. Jadi maksudnya dalam kawasan reserve ini tidak boleh ada sebarang aktiviti pembalakan. Jadi dengan cara itu kita menjamin kelestarian sungai. Satu, kita tak mencemar sungai kerana sungai itulah yang menjadi sumber bekalan air nanti yang sampailah ke seluruh negeri Kedah dan Pulau Pinang dan Perlis. Dan yang keduanya, kita mengelak daripada berlakunya kehakisan tebing sungai. Jadi yang ini pun penting kerana maklumlah bila dah terhakis ni pokok akan tumbang, dia akan sekat sungai, sungai jadi sumbat dan macam-macam lah. Jadi kita dapat elakkan. Satu lagi perkara yang kita putuskan ialah di kawasan-kawasan yang dibenarkan pembalakan, iaitu kawasan hutan pengeluaran kita panggil, termasuklah di kawasan Ulu Muda itu, kita tukar kaedah pembalakan. Dulu ni kaedahnya ialah untuk masuk ni yang awal-awal sekali dicam, dia guna istilah mengecam, bukan mengecam yang nak maki habu tu tak, tapi nak mengecam satu kawasan tu, dia cam satu kawasan, dia kenal pastilah satu kawasan tu. Jadi kemudian dibuat apa yang dikenali sebagai tagging. Tagging ni maksudnya dia cari pokok-pokok yang dia punya lebar ataupun diameter pokok itu melepasi satu minima. Jadi pokok ini boleh ditebang untuk tujuan pembalakan. Jadi di tag ni kadang adalah dia pasang diikat satu tag kat situ
kalau cara dulu ni dia pangkah je lah, dia letak cat warna merah macam kat Alibaba tu kan. Jadi jadi pokok ni saja yang boleh dibalak. Kemudian sampai ke pokok tu, dia guna traktor. Jadi traktor ni pula dia jentolak ni, dia tolak habis tanah tu, nak buka kawasan supaya sampai ke pokok yang nak dibalak, nak ditebang. Bila dah dibalak, dia heret pokok tu keluar guna jentolak ni. Jadi boleh bayangkanlah aktiviti ni merosakkan hutan. Jadi kiri kanan di tengah-tengah jalan tu nak sampai ke pokok tu, kalau lagi jauh lah pokok tu daripada jalan yang daripada sediakan tu, lagi banyaklah pokok-pokok lain akan rosak. Jadi ini satu aktiviti yang sangat-sangat merosakkan dan mencemar hutan. Jadi kita telah memutuskan bahawa selepas ini hanya satu cara, satu kaedah saja yang kita galakkan, yang kita benarkan, iaitu apa yang kita kenali sebagai log fisher. Log fisher ni pula satu jentera berat. Dia tak payah pergi dekat sangat dengan pokok yang nak dibalak. Dia macam dia pancing. Dia ada macam crane tinggi tu. Lepas tu ada tali. Tali inilah yang ditarik. Tarik ni tarik biasalah. Dia tak perlulah pakai jentolak nak sampai ke pokok besar tu. Kemudian diikat kat pokok tu. Dipotong dahan-dahannya supaya dia lah luguih. Kemudian ditebang. Kemudian dia heret pakai tali. Bila heret pakai tali ini meminimalkan kerosakan yang berlaku kepada pokok-pokok yang lain. Jadi ini cara yang lebih lestari lah. Orang kata banyak negeri dah mula menggunakan kaedah ini. Ianya diiktiraf sebagai satu kaedah yang lebih berkesan dalam soal nak menjaga, nak memelihara hutan. Dan inilah caranya kita dapat memastikan bahawa hutan kita tidak terlalu terkesan akibat daripada aktiviti pembalakan di kawasan-kawasan yang dibenarkan. Jadi saya kira apa yang Datuk Seri buat adalah untuk memastikan bahawa kawasan tadahan ini tidak dikacau ganggu, bermula daripada dengan tidak membenarkan kawasan yang tidak boleh dibalak, tidak dibenarkan, menambah keluasan kawasan hutan simpan dan juga menambah reserve lembangan sungai. Dan kawasan yang boleh balak pun teknik tertentu untuk memastikan bahawa kawasan yang batang-batang balak yang telah ditag tadi dibalak secara tidak merosakkan di sekitarnya, untuk memastikan bahawa keseluruhan lembangan itu kita jaga sungguh-sungguh. Ya. Dalam tak sampai 10 hari ni, Yang Amat Berhormat Menteri Besar yang baru, seolah-olah tak ada idea lain, seolah-olahnya sebegitu. Itu yang dia nampak. Apa yang Datuk Seri sebut tadi jelas kepada kita. Saya ingat orang yang rasional, Datuk Seri, tidak akan sanggup mengganggu untuk sebab kesannya pada 4 juta lebih tadi. Kesannya pada madam, kesannya pada flora dan fauna. Jadi kalau kita masih ingat, Datuk Seri, semasa isu Gunung Pulai. Kepentingan Gunung Pulai dari segi alam sekitar berbanding dengan hutan Ulu Muda ini sudah tentu, saya ingat dalam 1% pun tak sampai. Sebab penduduknya sekitar berapa buah kampung sahaja, berapa buah rumah sahaja. Itu pun riuh rendah pada masa itu. Untuk memastikan bahawa, dan akhirnya bukan sebab apa pun, memang dasar kita yang tidak ingin mengganggu gugat kelestarian alam sekitar, akhirnya kita membuat keputusan untuk membatalkan kuari batu kapur di Gunung Pulai. Jadi kalau nak banding dua tu, kita nampak sangat yang Gunung Pulai tu riuh rendah hari tu lah, kan, riuh rendah hari tu, dan hari ni depa sunyi sepi, Datuk Seri. Dan pada masa yang sama, untuk justify depa nak melihat semula untuk nak pembalakan ni, untuk nak justify tu main dengan tuntutan tadi. Tuntutan 1 bilion, lepas tu 1.5 bilion. Ketua Pemuda PAS, Datuk Seri, menyebut 1.8 bilion. Popular dah. Tambah lagi. Jadi angka-angka tu dari mana, Datuk Seri? Adakah pada pandangan saya melihat satunya
ketidakmampuan Yang Amat Berhormat Menteri Besar baru untuk melihat sumber kepada ni Kedah, lalu dia nampak hutan semata-mata, dan apa ulasan Datuk Seri apabila dia kaitkan dengan tuntutan daripada mereka-mereka yang telah kita luluskan dahulu ni dengan 1 bilion, dengan 1.5 bilion, 1.8 bilion. Apa pandangan Datuk Seri? Yang pertamanya saya nyatakan bahawa dalam kenyataan media yang telah saya buat kemarin, saya jelaskan bahawa kita telah mengadakan mesyuarat jawatankuasa hasil bumi sebanyak 3 kali. 3 kali ini sebab apa? 3 kali ini dalam tempoh 3 minggu. Jadi apa sebabnya? Sebab begitu banyak sekali fail-fail yang perlu kita perincikan, lepas tu kita nak buat keputusan. Kerana isu pembalakan di Ulu Muda ni dah tertangguh agak lama, lebih pada setahun. Jadi oleh kerana itu kita rasa dah tiba masanya lah untuk kita buat satu keputusan berdasarkan kepada apa yang telah saya umumkan dalam sidang Dewan Undangan Negeri bulan 10 tahun lepas sewaktu membentangkan bajet 2020. Jadi di dalam keputusan mesyuarat jawatankuasa hasil bumi ini, kerana fail dia begitu banyak, itu yang sebabnya saya terpaksa buat mesyuarat minggu depan. Lepas tu yang tu pun tak habis lagi, sekali lagi minggu depan tu pun buat mesyuarat lagi. Akhirnya barulah selesai semua fail-fail tu. Dan keputusannya sangat, saya ingat sangat baik sekali, sangat tepat, kerana kita menetapkan satu formula bagi setiap keadaan. Ada kawasan-kawasan yang telah diluluskan oleh kerajaan-kerajaan terdahulu. Dalam kerajaan Pakatan Harapan tak ada kelulusan baru. Kita tak membuat sebarang kelulusan baru untuk memberi konsesi pembalakan kepada mana-mana pihak. Tetapi kita terpaksa mewarisi keputusan yang telah dibuat oleh kerajaan-kerajaan terdahulu, baik daripada Barisan Nasional sampailah ke zaman kerajaan PAS dulu. Malah sebelum tu pun, yang kerajaan BN sebelum PAS pun masih ada lagi isu-isu yang tertunggak yang perlu diselesaikan. Jadi kita lihat semua itu, dan ada kompartmen ataupun kawasan hutan pengeluaran yang sekarang ini terkesan akibat daripada keputusan kita untuk meluaskan kawasan tadahan ayak. Jadi dulu tak masuk dalam kawasan tadahan ayak, tapi bila kita luaskan ni terkena kat kawasan dia. Jadi macam mana kita nak buat ni? Wah, dia dah bayar premium. Jadi bukan salah dia lah. Ini nak kata salah kita pun tidak, kerana kita telah buat satu keputusan mengenai dasar. Jadi kita tanya syarikat ni, yang pertamanya, kalaulah dia tak habis bayar premium, kita bagi dia satu tempoh, contohnya sebulan, untuk melahsaikan semua hutang-hutang dia. Jadi kalau dia dah bayar 90% katakan, jadi 10% lagi ni dia kena habis bayar lah. Kemudian kalau dia terkesan akibat daripada pelebaran kawasan tadahan ayak itu, maka kita minta dia cam kawasan lain di luar tadahan ayak, kawasan tadahan ayak, dan yang tu kita boleh proses. Jadi yang itu satu benda yang sedang dibuatlah kita, dan kita hasil daripada mesyuarat jawatankuasa hasil bumi itu, saya ingat semua syarikat-syarikat ini telah dimaklumkan mengenai keputusan jawatankuasa tersebut. Jadi mereka pun dah mula bergerak. Respon atau maklum balas yang saya terima daripada semua pihak, semua syarikat-syarikat pembalakan yang dapat konsesi ini, ialah mereka berpuas hati dengan keputusan yang telah dibuat oleh jawatankuasa hasil bumi. Tidak ada satu tuntutan pun yang terhasil akibat daripada keputusan kita itu. Manalah tahu, mungkin ada yang tak puas hati ke, dia kata benda ni tak adil ke apa ke, jadi dia nak ugut kita, nak hadap kita ke mahkamah ke. Tak timbul langsung. Jadi bila tak timbul ni, maksudnya dia terima baik
keputusan kita itu kerana keputusan itu membantu dia selesai masalah dia. Bab kita pun kita tak terpaksa nak kena pulangkan balik duit, kecuali kalau dia sendiri tak mau buat dah, katalah dia hanya bayar 10% premium, dia tak bayar habis. Kita akan tanya dia nak habis bayar ataupun tidak. Kalau dia kata tak mau, tak tahulah, mungkin masalah COVID ke, ekonomi agak lembab ke, mungkin dia kata tak jadi buatlah, kerajaan ambil baliklah tanah ni. Jadi yang itu saja keadaan di mana kita bolehlah bayar balik yang premium 10%, 20% yang dia bayar tu. Yang tu pun tak banyak. Dia tak akanlah sampai mencecah puluh-puluh juta, tak ada. Benda tu jauh sekali lah sampai bilion-bilion tu. Yang tu tak timbul langsung. Itu sebab saya rasa terkejut sangatlah bila angka 1 bilion disebut, 1.5, lepas tu sekarang ni saya dengar 1.8 bilion. Satu lagi perkara saya nak sebut ialah berkait dengan kes di Gunung Pulai. Masa tu ada tentangan agak hebat lah daripada pihak yang sama juga sebenarnya yang sekarang dah jadi kerajaan. Kerana di Gunung Pulai itu katanya ada, kalau tak silap, 7 ke 8 gua ya, yang cantik, yang memang boleh menjadi tarikan pelancongan. Jadi atas alasan itu didesak kerajaan, masa itu Kerajaan Negeri Pakatan Harapan, untuk membatalkan kuari batu kapur bersebelahan dengan Gunung Pulai itu. Jadi saya sendiri pergi tengok dan saya nampak memang betul. Saya masuk dalam gua-gua ni dan saya dapati gua ni sangat menarik, memang cantik, ada potensi untuk dibangunkan sebagai destinasi pelancongan. Dan saya minta supaya kalau boleh NGO yang duk protes ni bersama dengan masyarakat kampung di situ, kalau boleh sediakanlah satu kertas kerja macam mana kita nak membangunkan kawasan itu untuk tujuan pelancongan, siapa yang boleh buat, macam mana kita nak promosi dan sebagainya. Saya nampak itu sebagai satu sumber pendapatan bagi negeri dan bagi rakyat. Tapi kalau kita tengok Ulu Muda, hutan simpan Ulu Muda ni memang dia terkenal seantero dunia sebenarnya tu. Bukan kita saja, bukan orang Kedah saja, tapi satu dunia kenal. Bila sebut Ulu Muda ni orang tahu. Dan dia punya daya tarikan sebagai destinasi pelancongan ni sangat-sangat besar potensinya. Setakat ini yang ada hanyalah satu macam rumah rehat lebih kurang di tengah-tengah hutan tu, yang diberi nama Earth Lodge. Ya. Saya ingat tak lebih 20 biji bilik je, dapat ni rumah chalet kecil-kecil saja. Dia punya infrastrukturnya sangat basic ya, tak ada lah yang mewah-mewah ke apa. Tapi sangat menarik dan saya ingat orang yang minat masuk hutan ni dia akan minat juga duduk di situ, kerana di situ kalau kita bernasib baik kita akan dapat lihat secara dekat gajah-gajah kita yang yang melawat ataupun mengunjungi ataupun pergi nak dapatkan sumber garam daripada sira-sira ni, air panas ni, air hangat ni. Dan selain daripada itu, seperti mana Dr. Mae sebut tadi mengenai burung ya. Jadi kita ada burung enggang, spesies yang lebih banyak daripada yang ada di Sarawak. Kalau burung enggang ni sinonim dengan Sarawak, tapi sebenarnya jenis spesies berlainan ni lebih banyak wujud di Ulu Muda berbanding dengan Sarawak. Dan ini telah diperakui oleh WWF dan beberapa lagi NGO tempatan yang pakar dalam bidang ini. Jadi saya ingat Ulu Muda sebagai satu destinasi pelancongan mempunyai potensi yang sangat besar. Malah kerajaan telah pun mula berbincang ya, dengan WWF, dengan beberapa pihak yang lain untuk melihat bagaimana kita nak mengeksploitasi hutan simpan Ulu Muda untuk tujuan tersebut sebagai menjana
pendapatan bagi negeri dan bagi rakyat yang terlibat dalam aktiviti tersebut. Saya melihat beberapa posting Datuk Seri semasa Datuk Seri pergi sendiri dan bermalam di hutan simpan Ulu Muda. Ya. Datuk Seri duduk tu, pokok akak dia tu, banin dia tu terlalu besar. Ya. Jadi gambar tu Datuk Seri kepada pembalak Datuk Seri tak boleh tengok. Lagi sekali Datuk Seri, saya masih tak faham depa ambil angka tu. Adakah depa dengan angka tuntutan tu dia nak justify untuk dia nak start semula pembalakan ataupun macam mana pandangan Datuk Seri? Ya, saya lihat mungkin itulah dia saya keluarkan kenyataan hari itu. Saya kata tak payah bimbang, tak payah nak fikir lebih-lebih sangat pasal Jawatankuasa Hasil Bumi dah menyelesaikan masalah tu. Laksanakan saja apa yang telah diputuskan oleh kerajaan terdahulu, Kerajaan Pakatan Harapan, dan benda tu dengan sendirinya terselesai. Tak ada mana-mana pihak nak buat tuntutan. Aktiviti pembalakan di kawasan-kawasan yang dibenarkan boleh berjalan. Kita tetap akan mempertahankan kawasan-kawasan tatahan ayak. Jadi itu yang saya sebut sampai menang, 3 kali menang. Pasal 3 pihak yang terlibat tu, satu pihak kerajaan yang mewakili rakyat, satu lagi pihak ialah pihak swasta yang mendapat konsesi pembalakan, dan yang ketiganya pihak NGO, badan-badan bukan kerajaan yang sentiasa menyuarakan rasa prihatin mereka terhadap kelestarian hutan di Ulu Muda. Jadi saya tak nampak macam mana boleh ada angka, apa-apa angka pun lah sebenarnya, bukan sampai 1 bilion ni pun kan, yang boleh dianggap sebagai risiko kepada kerajaan negeri kerana terpaksa membayar tuntutan pampasan. Saya lihat juga ada kenyataan disunting satu kenyataan dalam Hansard sidang Dewan, saya ingat yang tahun lepas kot, ujung tahun lepas masa bajet itu, di mana saya menyatakan bahawa ada tuntutan ketika itu sampai RM40,000 1 hektar. Jadi kalau boleh bayangkanlah, kalau ada 10,000 hektar kali RM40,000, mungkinlah boleh sampai lah ratus-ratus juta. Tapi itu pun, maksud saya ketika itu ialah mana-mana syarikat yang buat tuntutan. Setakat itu adalah satu syarikat tu yang minta supaya kerajaan negeri buat keputusan nak batalkan sepenuhnya kah, ataupun nak suruh mereka pindah tempat lain kah, nak ganti ke tempat lain kah, ataupun macam mana, apa syarat-syarat yang baru mungkin kerajaan negeri pertimbangkan. Jadi kalau benda ni tak dibuat, maka dia menyatakan bahawa dia berisiko terdedah kepada kemungkinan kerugian RM40,000 bagi setiap hektar itu. Jadi itulah yang saya sebut tu. Jadi tak tahulah macam mana mereka kira tu kali berapa sampai boleh jadi 800 juta, lepas tu naik sampai 1 bilion tu. Tapi benda tu tak timbul pun. Yang saya sebutkan hari itu adalah 1-2 syarikat. Tapi setakat ini dengan keputusan yang telah kita buat 2-3 minggu yang lepas, benda tu dah tak berbangkit. Syarikat yang dulu buat tuntutan pun dah tarik balik. Dia kata tak apalah, kalau macam itu kami setuju, kami sangat senang hati dengan keputusan kerajaan negeri Pakatan Harapan ketika itu. Jadi tak timbullah soal tuntutan tu. Jadi memanglah saya pun risaulah bila saya dengar kenyataan tu, macam seolah-olah nak menghalalkan, nak mengiyakan tindakan untuk membalak di kawasan-kawasan yang baru. Saya juga sebut dalam kenyataan saya, kita ni tertakluk kepada had tertentu, lebih kurang 3,300 hektar ataupun ekar, minta maaf, setahun. So kuota tu dah terpakai dah, tak ada lagi dah amalan terdahulu daripada kerajaan dulu lagi lah, sebelum PH lagi, ialah dia mengeluarkan kuota ni bukan untuk tahun tu saja, tapi tahun depan, 2 tahun selepas ni, 3 tahun selepas ni. Saya ingat 8 hingga 10 tahun ke depan pun kita dah habis kuota. Kita dah tak boleh dah meluluskan lesen ataupun konsesi baru kepada mana-mana pihak. Yang kita dah buat sekarang ni ialah nak perhabis apa yang dah kita keluarkan sebelum ni. Sampai tu yang Menteri Besar mengata ada hak 5 tahun, ada hak 8 tahun, 10 tahun dulu punya pun
tak buat lagi, yang tu yang kita nak berhabis. Jadi tak bolehlah timbul keadaan di mana nak bagi konsesi baru. Yang itu kalau berlaku, ini terang-terang melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh Kerajaan Pusat, dan Kerajaan Negeri memang akur kepada keputusan itu. Sri, saya ada terbaca dalam paper dalam negeri lah, menulis bahawa pressure ataupun tekanan daripada pembalap-pembalap untuk membenarkan mereka membalap semula di kawasan-kawasan yang kita maksudkan tadi. Jadi pressure inilah yang akhirnya mempengaruhi, dalam paper tu tulislah, saya pun tak tahu, dengan bahasa kautim. Dia kata Tauqir ni dah kautim dengan Yang Berhormat Menteri Besar sekarang ni untuk memastikan bahawa pembalap akan dibenarkan semula. Jadi adakah dengan kautim ini mengeluarkan angka-angka tuntutan tadi untuk lagi sekali justify membenarkan pembalakan tadi? Pandangan Datuk Seri. Ya, sebenarnya kita sentiasa berbincang dengan syarikat-syarikat konsesi balap, termasuklah dengan Persatuan Pembalap-Pembalap Kedah. Mereka ni ada daripada persatuan dia sendiri. Semua syarikat-syarikat itu sebenarnya ahli dalam persatuan tersebut. Jadi senanglah bila kita berunding dengan persatuan. Jadi dia mewakili semua pihak. Jadi adil lah itu, apa, tak ada lah yang hak ni dapat lebih, hak ni kena bayar kurang, bayar lebih, semua tu tak timbul lah. Jadi kita ada formula, semua patuh dengan formula itu, jadi senang. Jadi sekali lagi saya katakan bahawa semua pihak setuju dengan keputusan yang telah kita buat. Jadi bila dah setuju, apa ada lagi tuntutan ni? Jadi tak ada lah desakan daripada mana pihak untuk membenarkan pembalakan ke apa. Kalau dah kawasan dia, kerajaan dah bagi kelulusan. Tambah pula lagi kalau lesen telah dikeluarkan. Kalau lesen dah dikeluarkan, memang kita tak boleh halang dia. Kecuali kalau lesen tu dalam kawasan tadahan ayak baru. Yang tu saja kita kata okey, kita terpaksa pindah cari tempat lain. Keluar dia daripada kawasan tadahan ayak tu, dan itu pun mereka setuju. Ialah mungkin dia makanlah sedikit masa setahun, 2 tahun ni. Tapi yang ni biasa dalam industri pembalakan yang saya tahu lah. Katalah hari ni dapat lesen membalap, bukan bermakna dandan esok dia dah boleh pergi potong pokok. Tak boleh. Dia makan masa lagi. Dia nak kena sedia infrastruktur. Dia tambahlah kalau sebelum tu lagi nak kena cam kawasan, nak pergi tagging pokok, semua tu makan masa. Dia kadang-kadang bertahun-tahun. Jadi janganlah ada pemikiran bahawa hari ni keluar lesen, esok dah boleh tebang pokok. Itu tak wujud. Jadi jadi saya tak nampaklah apa yang dimaksudkan sebagai desakan ataupun ancaman daripada mana-mana pihak terhadap kerajaan negeri untuk memaksa kerajaan negeri mungkin nak buka lagi kawasan lain ke, ataupun nak mengeluarkan lagi konsesi. Kerana kita sebenarnya dah melebihi kuota yang telah ditetapkan. Jadi dia tak boleh buat dah. Setakat ni Datuk Seri, saya tak nampak ada kenyataan sokongan daripada mana-mana pihak pun. Even di kalangan Esko sendiri pun, kan, terutamanya Esko Alam Sekitar, Esko Pertanian, mereka senyap. Jadi setakat ni nampak seolah-olah idea ini adalah idea yang Amat Menteri Besar sekarang, kecuali ada beberapa statement daripada lagi sekali yang saya sebut tadi ni, Ketua Pemuda PAS Negeri contohnya. Dia sebut khusus dalam posting dia, Datuk Seri, dia sebut Datuk Seri Mukris Mahathir meninggalkan beban 1.5 bilion kepada kerajaan negeri pada hari ini. Jadi apabila menyebut khusus nama Datuk Seri, saya rasa lah, kalau Datuk Seri nak buat report polis, nak saman pun saya rasa boleh Datuk Seri. Jadi lagi sekali menggunakan angka-angka tadi untuk menyokong satu-satunya statement yang saya lihat menyokong kehendak Menteri Besar untuk nak membuka semula kawasan pembalakan tu. Yang lain-lain saya tidak nampak ada sokongan, sama ada dari segi Esko, dari segi orang ramai pun saya rasa setakat ni saya tidak nampak ada apa-apa sokongan. Pandangan tu Sri. Ya, bermakna Dr. Ismail sendiri pun bekas Exco zaman saya dulu. Kan kita sama-sama dalam kerajaan selama berapa 18 bulan kan lebih kurang. Ya.
Exco yang ada hari ni dalam kerajaan Perikatan Nasional ni pun 3 orang pun dalam kerajaan yang sama ni. Mereka pun terlibat sama dalam keputusan telah kita buat dalam kerajaan terdahulu. Ya. Malah dalam sidang Dewan Undangan Negeri ada ialah kenyataan komen-komen yang telah dibuat oleh waktu itu Yang Berhormat daripada pembangkang, ya, yang menyatakan tak bolehkah Menteri Besar, maksud itu saya lah masa itu, Menteri Besar yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Perdana Menteri, ya, mintalah sikit duit daripada Perdana Menteri itu untuk negeri Kedah, ya. Dan saya sebenarnya walaupun cara mereka bercakap tu memanglah saja nak pelekeh kita lah mungkin kan, tapi saya terima baiklah juga teguran tu. Jadi saya cubalah juga tulis surat kepada Perdana Menteri, tulis surat kepada Menteri Kewangan ketika itu yang dikatakan DAP tu. Jadi tulis surat, terangkan kedudukan negeri Kedah. Ialah kita ni pendapatan kita kurang, hasil pun terhad, ya. Lepas tu kita terbeban dengan jaminan bekalan makanan. Lepas tu kita nak kena jaga pula kawasan tanahan ayak kita untuk membekal ayak kepada 3 negeri. Semua ni bebanan. Jadi kita tulis surat. Apa yang berlaku? Datuk Dr. Mahathir pun tahu. Kerajaan pusat, Kementerian Kewangan, ya, Kementerian Kewangan di bawah DAP, membuat cadangan kepada Perdana Menteri, kenalah bagi duit sikit pada Kedah. Bagi dalam bentuk grant, one-off grant. Berapa tu? Bukan duit kecil sangat. 200 juta ringgit. Negeri Kelantan pun dapat 400 juta. Hak beli Mercedes-Benz semua itulah. Daripada duit itulah. Kedah dapat setengah daripada apa yang Kelantan dapat. 200 juta. Tapi pada juga lah 200 juta ni. Pasal kita mana biasa tengok duit macam tu masuk dalam akaun kerajaan negeri ni. Jadi 200 juta ringgit sudah ada dalam akaun kerajaan negeri Kedah yang telah diambil alih oleh Perikatan Nasional, iaitu kerajaan PAS pada hari ini. Jadi nak kata kerajaan Kedah ni tak ada duit ni tak betul lah. Kan? Ada. Kami pun tak ada nak belanja. Pasal duit tu masuk 25 hari bulan Disember 2019. Kan tu? Yang kita dan belanja ni sikit-sikit masuk zaman PKP ni, masa COVID ni. Kita bolehlah keluar duit daripada yang tu jugalah untuk belanja bagi kat rakyat, bantuan bekalan makanan. Ada juga yang tak bayar lagi, tapi kita harap boleh bayar lah. Tujuan dia untuk rakyat. Tak ada lah kita pakai nak beli kereta untuk expo, tak ada lah benda macam tu kan. Tapi jadi apa sebabnya kerajaan sekarang ni, kerajaan PAS ni boleh rasa macam kerajaan negeri ni tak ada duit, jadi kita nak kena balak. Padahal legasi yang kita tinggalkan, legasi kerajaan Pakatan Harapan dan juga legasi Tun Mahathir sebagai Perdana Menteri, legasi juga Yang Berhormat Lim Guan Eng masa tu Menteri Kewangan daripada DAP, yang dikatakan DAP ni memang perosak lah sebagainya. Mereka yang bagi duit kepada kerajaan negeri. Dan duit tu ada lagi, cek dalam kantong kerajaan negeri tu ada. Jadi saya tak nampaklah apa sebabnya timbul satu keadaan yang begitu mendesak. Kita ni macam kerajaan negeri tak ada duit, nak berhutang ni, gaji tak dibayar kononnya. Jadi kita nak kena tebang pokok. Yang tu saya ingat satu helah, dan bila dikaitkan dengan nama saya kononnya berhutang 1.5 bilion ni, itu satu fitnah yang kita sama sekali tak boleh terima lah. Jadi janganlah buat pernyataan-pernyataan yang tak langsung berasas itu. Kerana semua kita baru saja 10 hari yang lepas kami kerajaan, jadi kami tak ada lagi lupa angka-angka yang ada ni. Masih duk ingat lagi. Mesyuarat Exco pun sampai ke akhir ni kita masih lagi duk mesyuarat. Jadi kita tahu. Jadi jangan kata kami tak tahu. Jadi kami ingat lagi, kami tahu. Jadi kalau angka tu tak pernah timbul zaman kami 10 hari lepas, macam mana boleh timbul sekarang ni dalam tempoh 10 hari? Saya melihat kepada laporan-laporan Datuk Seri, satunya laporan media dan netizen di Facebook, di media baru, ramai yang tidak bersetuju dengan pandangan Yang Berhormat Datuk Seri
menteri besar sekarang, Jadi apabila media melaporkan, laporan media itu pada saya adil dan tidak ada apa-apa fitnah. Ya. Tapi apabila laporan ini tidak memberi sesuatu yang positif kepada menteri besar yang ada sekarang, lalu dia mula menyalahkan rakan-rakan netizen, rakan-rakan yang berada di alam maya. Jadi itu yang dia buat sekarang. Saya nampak tu. Ya. Saya ingat yang itu maksudnya dah hujah lah yang meyakinkan. Bila dah tak betul, kadang-kadang orang bila dah tersilap cakap, dia bukan nak tarik balik, dia telanjur lagi, dia ke depan lagi. Jadi had 1 bilion boleh jadi 1.5, lepas tu jadi 1.8, jadi semakin besar tu kononnya orang akan lupa lah. Jadi benda tu tak berlaku. Saya ingat netizen pada hari ini semua cerdik. Ya, dia boleh dapat maklumat di atas jari dia saja. Dengan handphone dia saja dia boleh terima berita-berita. Memanglah mereka akan cek lah juga kesahihan berita-berita ini, dan tak betul lah dakwaan bahawa mereka ni hanya membaca tajuk berita dan dia tak baca isi ataupun kandungan berita tu. Kita pun rasa pelik kenapa dalam media perdana satu laporan berita boleh dikeluarkan, lepas tu ditarik balik, dah tak ada lah pula dalam laman web dia. Jadi adalah benda yang tak kena tu. Jadi jangan salahkan kita kalau kita memberi reaksi kepada satu laporan yang datang daripada media perdana, yang kita harap sentiasa melaporkan berita yang sahih sajalah, kan tak ada lah berita palsu, fake news dan sebagainya. Jadi saya ingat tak betul lah kalau nak persalahkan netizen pula kerana memberi reaksi. Dan apa reaksi netizen sebenarnya? Reaksi netizen itu ialah untuk atas rasa prihatin terhadap alam sekitar negeri Kedah. Ya. Dia rasa bimbang mengenai pemeliharaan dan pemuliharaan hutan. Jadi kat mana yang salah tu? Jadi kalau dia persoalkan, jawab sajalah dengan cara yang berhemah. Dah jadi kerajaan ni, dah bukan pembangkang. Tak bolehlah jawab secara pembangkang. Kena jawab sebagai kerajaan lah kan. Kalau setakat nak berleter, nak berceramah dalam sidang media, saya ingat itu cara pembangkang. Lah ni dah jadi kerajaan, kenalah bertanggungjawab sikit kan. Kita berada di hujung Datuk Seri. Saya kira keseluruhan discussion kita, perbincangan tadi telah memberi faham kepada mereka-mereka yang bersama live dengan kita pada hari ini bahawa 10 hari yang lepas kita adalah kerajaan. Datuk Seri adalah Datuk Seri Menteri Besar pada masa itu. Ya. Dan tiba-tiba apabila berubah kerajaan, seolah-olah satu benda baru yang tidak pernah kita lihat pada masa itu. Inilah yang berlaku. Kita pun terkejut. Angka-angka itu daripada mana? Ya. Jadi saya kira inilah bagaimana cara mereka untuk melakukan diskredit kepada kita. Ya. Untuk membawa orang ramai melihat bahawa kerajaan kita dulu meninggalkan beban sebegitu rupa, meninggalkan tekanan kepada mereka, tuntutan yang sebegitu rupa, dengan mereka lah yang akan menghadapi masalah dan seumpamanya. Jadi saya dah nampak yang pertama macam saya sebut daripada awal Datuk Seri, mereka awal lagi nampak balak dah. Mereka macam tu. Yang keduanya mereka tak ada idea baru. Tak ada idea baru bagaimana untuk mencari hasil sumber-sumber baru yang akhirnya nampak balak lah kan. Jadi saya rasa itu sahaja yang menyebabkan akhirnya mereka menggunakan tuntutan tadi untuk lagi sekali justify, mungkin mereka akan buka sungguh tu. Saya membaca pandangan sebab saya faham jugalah lepas ni. Saya rasa kalau tidak ada tentangan-tentangan yang sebegini, dia akan menyalahkan kita yang akhirnya di atas dasar tuntutan itu akhirnya dia buka sungguh-sungguh. Saya rasa itu. Jadi Datuk Seri, saya kira netizen di luar sana, rakan-rakan kita yang mengikuti live daripada FB ini, saya harap jelas dengan penerangan yang diberi oleh Datuk Seri Utama Muhyiddin Mahathir tentang isu balak yang hangat diperkatakan. Sepatutnya tak hangat pun, sepatutnya tak ada isu pun. Tapi dijadikan isu sebegitu rupa. Jadi saya harap selepas ini di luar sana akan faham sungguh-sungguh dengan keadaan yang sebenar yang berlaku
dan insya-Allah kita rasa kita mampu untuk memberi sumbangan kepada kerajaan dengan cara-cara yang lebih baik. Jadi perkataan terakhir daripada Datuk Seri dalam live AB kita pada hari ini, Datuk Seri. Ya, saya sebenarnya masih lagi rasa bimbang macam yang Datuk Mahathir sebut tadi, macam seolah-olah ada satu niat ya di sebalik kenyataan-kenyataan ni untuk memulakan balik aktiviti pembalakan secara yang berleluasa. Satu kaedah yang saya rasa mereka akan gunakan ya, ataupun sedang memikirkan ialah untuk buat ladang hutan. Ladang hutan ni, yang ni pun satu hal juga untuk pasal dia akan kena pasti satu bidang tanah yang luas, berapa ratus hektar ke berapa ribu hektar ke. Lepas tu dia potong rata apa istilahnya cuci mangkuk. Jadi tak ada satu batang pokok pun akan berdiri. Semua sekali potong. Jadi kayu yang mahal pun dia ambil, kayu yang murah-murah yang kecil-kecil ni pun semua tu potong. Kononnya atas alasan nak pergi tanam balik. Nak tanam balik ni kalau pokok kayu ni ada 7 jenis pokok kayu yang dibenarkan oleh Kerajaan Persekutuan untuk ditanam, macam merbau ke pokok kempas ke, saya ingat kayu getah kelon pun boleh kan. Jadi pokok-pokok Musangking tak boleh, Datuk Seri. Ya? Musangking tak boleh. Musangking tak boleh, durian tak boleh. Itu kan ada kontroversi sebelum ni kan. Jadi semua jenis pokok-pokok ni nak ditanam balik. Tapi apa yang berlaku dulu lah ialah kerja-kerja cuci mangkuk ni dibuat, tanah tu habis ditarah kata sampai rata lah, dia cerah kata. Kemudian aktiviti penanaman semula tu tak dibuat. Bila tak dibuat ni, kadang-kadang kerja-kerja teres dibuat tapi tak ditanam balik. Jadi bila hujan ni dia air melimpah ni habis, dia mencemarkan sungai, dia jadi bah di kampung-kampung yang terletak berdekatan dan macam-macam masalah macam tu lagi. Jadi saya ingat antara yang dibangkitkan oleh 1-2 orang ni mengenai kerajaan Pakatan Harapan sebelum ini pergi tanam pokok durian tu pada. Jadi saya nak terangkan, ini adalah dalam kawasan-kawasan yang awalnya dulu dikenal pasti sebagai kawasan ladang hutan. Tapi dicerahkan, tak ditanam dengan 7 spesies pokok yang sepatutnya. Jadi kerajaan kami ini, kita buat keputusan, kalau tak tanam, dia sampai bila-bila. Bila hujan saja, tanah tu terhakir, dia akan mencemar sungai, dia akan merosakkan kampung-kampung, selut masuk bendang, tanah masuk bendang dan macam-macam lagi lah. Jadi kesian dekat orang kampung. Jadi kita pergi tanam lah. Jadi isu yang timbul tu, syarikat yang telah diberi kebenaran untuk menanam, dia tak tanam antara 7 pokok, tapi dia pergi tanam pokok durian. Dan pokok durian ini tentulah ada hasil sebab ekspor durian ke China tu memang meningkat. Ini satu sumber pendapatan yang sangat besar. Tapi masalahnya ialah pokok durian itu tak diiktiraf sebagai pokok hutan. Jadi bila dah tanam, kita nak tebang balik, itu dah tak boleh. Kita kata okey, cukup setakat tu. Hanya 20% dalam kawasan tu yang dah ditanam. So berhenti. Yang selain 80% ni hanya boleh tanam pokok hutan yang daripada 7 spesies yang telah disenaraikan oleh Kerajaan Pusat. Jadi itu tindakan yang telah kami ambil untuk memulihkan tanah itu yang telah dicerahkan oleh kerajaan-kerajaan terdahulu. Jadi saya bimbang kaedah yang sama akan digunakan oleh kerajaan sekarang ini untuk membuka kawasan-kawasan yang akan disenaraikan sebagai kawasan ladang hutan. Jadi ini pun satu peluang lah. Ditebang habis semua, cerah, lepas itu buat teres, kononnya nak pergi tanam balik lah. Tapi yang itu akan timbul lagi banyak masalah lah kepada masyarakat kita, pencemaran sungai dan sebagainya akan berlaku. Okey, terima kasih. Datuk Seri akan live FB lagi malam besok. Jadi saya kira kepada mereka-mereka yang belum dapat maklumat pada hari ini ataupun masih belum jelas dengan apa yang kita bincang tadi, untuk bersama-sama dengan Datuk Seri pada esok malam pukul 10. Ya. Jadi saya
ucap terima kasih banyak-banyak kepada Datuk Seri bersama dengan kita. Semoga usaha berterusan kita memberi faham kepada masyarakat untuk memastikan bahawa akhirnya masyarakat mendapat pendidikan yang betul, mendapat maklumat yang betul, kerana dengan maklumat dan pendidikan betul itu mampu untuk mereka membuat keputusan yang tepat dan betul. Saya ucap terima kasih Datuk Seri. InsyaAllah kita jumpa lagi Datuk Seri. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.